Hadis yang saya bacakan tadi ini jelas untuk kita tidak boleh menghina orang yang telah meninggal dunia, tuan-tuan. Kita tak boleh. Kita tak boleh kepada yang dah meninggal dunia, kita tidak boleh buat celaan, kita tidak boleh sebutkan nama dia, hina dia, ungkit kesalahan-kesalahan dia, buat tuduhan-tuduhan ke atas dia, sebab beliau tidak dapat menjawab setiap tuduhan yang kita buat. Sebab itulah kita tidak boleh menuduh, menghina orang yang dah meninggal, sebab tidak ada keadilan, sebab beliau tidak boleh jawab apa tuduhan. Ini kita perlu berikan keadilan. Saya tidak tahu kenapa ditahan Susma. Dia orang lagi pandai, tuan-tuan, buat menghina, mencela orang, dan tidak kira sama ada hidup maupun telah meninggal. Ini saya minta, tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan, ini ayat Quran. Saya baca ayat Quran sekejap. Ini suratul Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini surah Hujurat, tuan-tuan, ayat 12. Ini Allah bagi tahu apa? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menganjing sebahagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, ini yang saya nak bagi tahu, tuan-tuan. Ini hampa sekarang ini, hampa hantam pagi, petang, siang, malam buat apa? Ini isu kalau melibatkan ajaran sesat, hampa pergi. Melibatkan ajaran sesat. Ajaran sesat, tuduh bahawa ajaran sesat. Kalau melibatkan kesalahan jenayah, ambil tindakan melibatkan kesalahan jenayah. Kalau melibatkan kesalahan perniagaan, ambil tindakan melibatkan kesalahan berdasarkan perniagaan. Dan kalau melibatkan kesalahan lembaga hasil, ambil tindakan. Semua ini, tuan-tuan, ada undang-undang yang boleh diambil tindakan berdasarkan kesalahan. Ini ajaran sesat ini belum lagi sahih. Ini berdasarkan mufti 3 negeri, sekarang melaka 4 negeri, 10 negeri lagi belum buat lagi kenyataan. Tetapi hampa dah balun pagi, petang, siang, malam. Ini tidak adil, tuan-tuan. Tidak adil. Langsung tidak adil. Sebenarnya ini perlu ada reform dalam negara kita ini. Dan kita minta kerajaan kita pada hari ini, berilah satu pengadilan yang cukup baik, pengadilan yang tidak menzalimi GISB ini. Tuduh mereka berdasarkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Ini saya nak, kita bukan mempertahankan dia orang, tetapi kita nak keadilan. Kita tidak mempertahankan, tetapi kita bercakap tentang keadilan. Kita tengok, tuan-tuan, ini ya. Apabila apa menghina Abu Ya, apa menghina
Ustaz Asy'ari sebagai ajaran sesat, dia Al-Arkam dan sebagainya. Hampa lupa kah? Dia ada keluarga, dia ada anak dia lagi, dia ada isteri dia ada lagi, anak cucu dia ada lagi. Hampa tak ingat kah? Hampa tak ingat kah maruah dia orang ini? Hampa tak ingat? Hampa buat penghinaan kepada orang, hampa tak ingat? Kesalahan-kesalahan ini semua. Sebab itu, ini semua melibatkan kepuasan, kepentingan hampa. Sebab itu hampa terus menghantam orang ini, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu, ketika Akramah bin Abu Jahal. Akramah ini sahabat Nabi SAW. Ayah beliau ini adalah Abu Jahal, musuh Nabi, musuh orang Islam, musuh agama, musuh Allah dan Rasul. Ini Abu Jahal. Tetapi anak beliau ini adalah sahabat Nabi SAW. Ini ramai orang berkata, pada ketika itu ramai orang yang berkata, kata apa? Wah, ini adalah anak musuh Allah. Kata kepada Akramah, ini adalah anak musuh Allah, Abu Jahal. Sedangkan Akramah itu adalah sahabat Nabi SAW. Ayah dia, bapa dia Abu Jahal ini musuh Allah dan Rasul. Dan ketika mereka ini mengatakan kepada Akramah ini adalah anak kepada musuh Allah, ucapan itu menyakitkan hati Ikramah. Ini telah sakitkan hati Ikramah ini. Anak kepada Abu Jahal ini, dia sakit hati sebab mereka sandarkan bapa dia kepada dia. Dan mengadulah perihal tersebut kepada Nabi SAW. Dia bawa percakapan ini, dia pergi jumpa Nabi SAW, dia cerita, ada di kalangan para sahabat mengaibkan dia, menuduh dia ini adalah anak kepada musuh Allah, dan ini menyakitkan hati dia. Lantas Nabi SAW dia bersabda, dia beritahu apa? Janganlah kalian mencela ayahnya. Ini ayah siapa? Ayah Ikramah ini. Kerana mencela orang yang sudah mati akan menyakitkan hati orang yang masih hidup. Ini tuan-tuan. Sekarang ni hampa celah dia orang, hampa hantam dia orang, hampa buat dia orang ini macam tidak ada keluarga, tidak ada perasaan. Hampa kata, hampa tuduh kepada orang yang meninggal dunia. Okey? Baik. Akhir kata, saya nak bagi tahu ini tuan-tuan. Ini daripada Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini adalah tabi'in. Tabi'in yang tinggal di Basrah, di dalam negara Iraq. Hasan Al-Basri ini adalah di Basrah, seorang tabi'in. Aku pernah menemui seseorang yang tidak mencela. Namun setelah ia mencela orang lain, maka orang lain mula menemukan cacatnya. Aku pernah berjumpa dengan seseorang yang memiliki banyak kekurangan. Namun kerana dia diam daripada mencela orang lain tidak pernah membicarakan cacatnya. Tuan-tuan, ini melibatkan celaan yang melampau di dalam agama ini, tuan-tuan. Ini kita nak bagi tahu apabila selesainya seseorang ini telah meninggal, hampa jangan kaitkan lagi berkenaan dengan Al-Arkam dan Abuya ini. Sebab ini GISB, hampa tumpu kepada GISB. Tadi naik bagi tahu apa? Oh, ini dah 13 tahun. Ini dah 13 tahun dari sejak zaman Najib. 13 tahun dah siasatan. Tapi saya tanya dia, berapa negeri yang keluarkan fatwa haram, dia tak boleh jawab. 13 tahun, ini 13 tahun daripada zaman Najib. Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri. Isu ini. Dan hanya ada 3 negeri sahaja yang keluarkan fatwa GISB sesat. Apa barang bicara ni? Apa cerita ni, tuan-tuan?
Ini adalah sebenarnya sedang membunuh rangkaian perniagaan Muslim. Ini pandangan peribadi saya. Ini pandangan pribadi saya. Ini sebenarnya adalah pembunuhan melibatkan perniagaan Muslim ini. Saya bagi tahu tuan-tuan, ini cukup mudah. Cukup mudah. Dia orang akan bagi tahu kita tidak tutup rangkaian perniagaan dia. Tetapi memanglah hampa tidak tutup. Hampa memang tidak tutup. Tetapi hampa tangkap CEO, hampa tangkap pengarah dia, hampa tangkap ahli lembaga pengarah semua. Macam mana syarikat ni nak beroperasi? Agak-agak lah tuan-tuan. GISB ini dia tak sama macam Kemat, dia tak sama macam Berjaya ataupun YPL. Ini tak sama. Dia tak sama. Ini GISB. Rakyat sedang keliru. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh pihak polis dan kerajaan terhadap GISB? Ini rakyat pun sedang keliru. Hampa betul tak saya bagi tahu ini? Hampa cakap berdasarkan ketelusan. Kita jangan bercakap untuk kita nak menghantam satu-satu pihak. Katalah kita tidak bersetuju dengan pihak ini, kita jangan letakkan tidak setuju, kita tak puas hati, kita benci dan kita mengambil kesempatan kebencian ini kita hentam dia orang. Tak betul tuan-tuan. Ini tak betul. Kita walaupun bermusuh dengan dia orang, tetapi apabila melibatkan undang-undang ini, kita perlu ada ketelusan, berikan kepada mereka hak mereka ini untuk mempertahankan diri. Ini rakyat sekarang ini. Rakyat sekarang ini sedang keliru. Betul, bukan kita rakyat bawahan yang keliru dengan PDRM dan juga dengan kerajaan. Ahli parlimen juga keliru tuan-tuan. Ahli parlimen sedang bercakap di dalam parlimen isu melibatkan GISB. Ahli parlimen mengatakan bahawa kalau mereka ini melakukan kesalahan, tuduh mereka mengikut undang-undang yang disediakan. Bukan tahan mereka sosma. Tapi sekarang ini mereka ditahan sosma. Mereka ini dianggap sebagai penjenayah yang memberikan ancaman kepada negara. Tuan-tuan, ini yang paling pelik tuan-tuan berlaku.